hari ini kita ada satu isu yang agak berlainan ya. Ceritanya mudah. Ceritanya kita di Malaysia sudah 50 tahun merdeka, lebih 50 tahun merdeka. Kebelakangan ini di mana kita harapkan sebenarnya kalau nak ikutkan dah 50 tahun merdeka ni kita dah kenal satu antara lain, tapi malangnya nampak gaya ada perkembangan yang agak negatif di kebelakangan ini, di mana banyak komen-komen yang berbau penghinaan ya, yang berbau cercaan telah timbul dari berbagai sumber, terutama di Facebook. Kita terfikir macam mana setelah 50 tahun masih terdapat perkara yang tidak dikehendaki ini timbul di kalangan kita, rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum. Sebenarnya di Malaysia ada 44 etnik, tapi yang kita lihat di kalangan kaum utama pun nampak gayanya ada jurang-jurang yang jelas. Kalau kita lihat paper semalam, tukang cat didakwa bunuh ibu. Apa yang saya nak share di sini, ibu dia sendiri pun dia boleh bunuh ya. Jadi kalau ibu, adik-beradik pun boleh bunuh, apa lagi orang lain. Ibu yang di satu keluarga yang diperanakkan boleh terjadi pergaduhan hingga bunuh-membunuh, apa lagi di masyarakat kita hari ini yang jelas mempunyai banyak unsur yang begitu mencabar kita ya. Dan setelah mengkaji ya, kita melihat antara sebab utamanya adalah kerana kita tidak faham satu sama lain. Kita tidak faham. Bila tidak faham, jadi tidak hormat, tidak kisah, tidak macam-macam, syak wasangka dan berbagai lagi. Jadi antara elemen utama yang kita lihat adalah kurang hormat disebabkan kurang faham atau tidak faham. Jadi macam mana kita nak faham kalau kita antara rakyat Malaysia ini, kita lihat hari ini ya, di Malaysia sendiri ada golongan tertentu yang cakap Melayu pun masih pelat ke, masih macam kalau orang Indonesia, orang Bangladesh datang sini sebulan dia dah boleh cakap Melayu. Tapi ada yang 20 tahun, 30 tahun yang muda-muda pun masih tidak dapat cakap bahasa Malaysia sebagaimana yang kita iktiraf sebagai bahasa negara ini ya. Jadi bila kita lihat lagi, rupanya banyak lagi elemen yang menjadikan perkara ini begitu tercabar. Sebenarnya benda ini benda yang saya rasa amat sensitif, tapi walaupun ia sensitif, kita perlu menangani perkara ini. Apa yang kita telah kaji, antara penyebab utama di Malaysia terdapat jurang ini adalah kerana terdapatnya sekolah aliran bukan kebangsaan, iaitu vernacular school. Jadi hari ini subjek ni adalah vernacular school ya. Di Malaysia terdapat 61 sekolah swasta, 78 sekolah jenis kebangsaan. Jadi hampir-hampir sama tu. Yang vernacular school ni bila dia belajar silibus dia sambung form 5, dia pergi ke Taiwan atau mana-mana, dia balik sebagai warga negara Malaysia yang kita pun tak tahu macam mana dia nak bercakap ataupun nak memahami satu sama lain. Jadi ini kita telah lihat sebagai salah satu punca ya. Dan adik-beradik yang tidak faham pun boleh menjadi masalah besar, apa lagi kita yang berbeza kaum. Jadi hari ini saya melihat ya, kita perlu rakyat Malaysia perlu sedar perkara ini dan perlu sanggup berkorban. Saya sendiri dan keluarga saya memang belajar di sekolah Cina. Memang kita rasa ada kebaikannya, tetapi hari ini mungkin pengorbanan telah diperlukan oleh kita semua untuk menyatukan kita rakyat Malaysia yang seperti landasan kereta api yang nampaknya sama berjalan, tapi setelah kita berjalan ikut landasan selama 50 tahun pun ini tidak akan bercantum ya. Jadi kita kena faham hakikat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pasca pilihan raya umum ke-13
memperlihatkan peningkatan kegiatan menyerang peruntukan perlembagaan persekutuan, khususnya institusi Raja-Raja Melayu serta kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Minggu lalu, umat Islam yang sentiasa cintakan keamanan, perpaduan dan keharmonian antara bangsa Melayu dan bukan Melayu di negara ini dikejutkan dengan penghinaan melampau terhadap sosok pribadi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di dalam laman media sosial Facebook. Terkini, satu lagi laporan polis telah dibuat oleh kami terhadap seorang individu yang menghina Nabi Muhammad SAW di dalam komen yang dipaparkan di dalam media sosial yang sama. Kami yakin tindakan ini adalah sesuatu yang terancang dan mensasarkan secara spesifik kepada umat Islam di negara ini dengan objektif utama untuk menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat majmuk di negara ini yang akhirnya boleh menjurus kepada konflik antara kaum. Menyedari hakikat ini serta menyahut seruan kerajaan untuk mencapai penyatuan nasional atau National Reconciliation selepas berakhirnya pilihan raya umum ke-13, maka 130 gabungan NGO Melayu Islam telah bersepakat dan menyetujui bahawa apa jua langkah serta tindakan yang diambil bagi mencapai aspirasi ini mesti dilakukan berlandaskan kepada kerangka dan peruntukan perlembagaan Malaysia sebagai perundangan paling tinggi di negara ini. Justru kami telah mengambil ketetapan dan keputusan tegas bahawa langkah pertama yang harus diambil oleh pihak kerajaan ialah menangani isu kewujudan sekolah-sekolah vernacular di negara ini. Setelah membuat kajian rapi bersama-sama beberapa tokoh Tionghoa dan Tamil, kami mendapati kewujudan sekolah-sekolah vernacular ini telah menjadi batu penghalang kepada sebarang usaha murni untuk menyatu padukan rakyat Melayu dan bukan Melayu di negara ini sejak merdeka. Berdasarkan kepada peruntukan sah dan nyata yang termaktub di dalam perlembagaan persekutuan, kami dengan suara yang bersepadu, lantang dan tegas mendesak kerajaan supaya satu, menghapuskan ataupun menutup semua sekolah-sekolah vernacular kecuali sekolah-sekolah vernacular swasta. Dua, mewajibkan sekolah-sekolah vernacular swasta mengguna sukatan mata pelajaran yang mempunyai matlamat dan aspirasi nasional serta berpandukan kepada perlembagaan persekutuan. Mewujudkan satu aliran sekolah kebangsaan untuk semua lapisan masyarakat di mana semua pelajar belajar di bawah satu bumbung, bermain dan bersukan di dalam satu padang dan gelanggang yang sama, makan dan minum di kantin yang sama dengan bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Kita tidak mahu lagi bahasa Melayu disebut sebagai bahasa kebangsaan, sebab ini boleh mengelirukan. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa kebangsaan? Adakah ia adalah satu bahasa campuran Melayu dan bahasa Cina ataupun bahasa Tamil dan bahasa-bahasa lain? Kita mahu bahasa Melayu dikenali dan digunakan. Mungkin perlukan pindaan perlembagaan. Bahasa Melayu adalah bahasa negara. It is a state language. Memperkasakan pengajaran dan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa, menggalakkan pembelajaran subjek bahasa Arab, Mandarin, Tamil dan lain-lain bahasa perdagangan dan perniagaan. Mendesak Menteri Pendidikan 1 dan 2 supaya tidak tunduk kepada sebarang tuntutan kumpulan Cina yang chauvinis dan ekstrim yang dikenali sebagai Dongzong. Mendesak Perdana Menteri serta Menteri Pendidikan 1 dan 2 agar jangan sesekali mengadakan sebarang mesyuarat atau pertemuan rasmi atau sebaliknya dengan tujuan untuk berbincang
mengenai mana-mana tuntutan mereka, termasuk permohonan menambah jumlah sekolah vernacular, isu pengiktirafan UEC serta pengukuhan pengajaran mata pelajaran bahasa Mandarin di sekolah-sekolah vernacular sedia ada, membatalkan semua janji yang telah dibuat oleh Perdana Menteri semasa kempen PRU 13 untuk menambahkan sekolah vernacular dan menaik taraf institusi pengajian Cina di Negeri Sembilan, Johor dan Pulau Pinang. Ini kerana Perdana Menteri telah berjanji kepada pengundi Cina berhubung perkara tersebut dengan syarat mereka memberi sokongan kuat dan padu kepada Barisan Nasional pada PRU 13 yang lalu. Oleh kerana kemenangan Barisan Nasional didukung kuat oleh pengundi dari Sabah dan Sarawak dan bukannya daripada pengundi Cina yang memungkiri janji, maka Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak tidak lagi terikat untuk menunaikan janji yang telah dibuat kepada mereka. Kami yakin dan percaya sekiranya langkah-langkah yang disebutkan di atas dilaksanakan berlandaskan perlembagaan persekutuan, hasrat untuk mencapai penyatuan nasional akan dapat dilaksanakan dengan mudah. Kami juga yakin isu sekolah vernacular ini telah sekian lama menjadi polemik yang memecah belahkan masyarakat dan menggugat keharmonian kaum jika tidak diselesaikan dengan segera. Sekian, terima kasih. Dah 50 tahun lebih kita kata we believe in how many Malaysians are united, tetapi unity itu yang kita duk kata kepada rakyat kita dan kepada orang-orang luar negara. Example yang kita bagi itu apa? Open house. Open house. We must go beyond the open house. Ini kalau kata we are united, you tengoklah di mana negara yang lain. Menurutnya kita beritahu kepada orang-orang luar, you tengok di sini we live peacefully together, kita makan sekali, tapi open house. That is superficial. We must look at the problem. Obstacles to national unity. Apa dia? Inilah yang dikata tadi. Dan hari ini di dalam China Press ada satu interview yang saya bagi, tetapi kalau saya tak tahu baca Cina, Boleh bagi kat kita. ya, tak tahu lah saya kata. Tetapi one of the issues that was raised was the question of inilah sekolah Cina. Kepada saya pun biasa jadi guru dulu. I started life as a humble school teacher. Dan itu saya dah faham. Bahasa lah is the unifying force. Kalau you tidak terima bahasa negara, our national language, maknanya lagi 50 tahun bodoh beginilah. Kita faham. In the history of a country, kalau 50 tahun ini tidak apa-apa, the last 50 years, tetapi we do not want this to be a repeat of the next 20, 50 years. We have to tackle this problem now. Kita, orang Melayu dah faham negara ini tak boleh kita kata ini negara Melayu saja. We have come to terms with the fact that history has thrown us all together. We have to work for national interest, national unity. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.